Yang akan hilang dalam masa 10 tahun ke depan itu adalah pemimpin-pemimpin korup, pemimpin-pemimpin resis yang menggunakan Melayu untuk mengkayakan anak dia, mengkayakan diri dia, mengkayakan kroni-kroni dia, bapak saudara dia semua. Okay, Tun, buktinya Tun, hari ni tengok Tun, badan penguasa yang ada dalam negara kita ni Tun, sedang melipat gandakan usaha untuk menyiasat, kejar semua jerung-jerung yang selama ni dia orang rasa dia orang untouchable, tak ada orang boleh kacau dia orang, tapi duduk bawah Anwar Ibrahim ni Tun, semua kena serbu Tun. Banyak kerosakan yang dia buat, banyak juga kerja-kerja yang diberikan, diagihkan kepada kroni dan juga kepada anak-anak dia. Hari ni dia duk kata saya tak ada duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, Tun Dr. Mahathir berkata bangsa Melayu akan hilang, lesap dalam masa 10 tahun. Allahu Akbar. Awak Tun Dr. Mahathir je ke yang Melayu? Orang lain tak Melayu ke? Yalah, dalam masa 10 tahun lagi awak hang nak hidup sampai 110 tahun ke wahai Mahathir Mohamad? Cukup lah, dah umur dah dekat 100 tahun awak hang nak minta 120 baru nak mati ke? Malu kat orang lah awak. Hang seorang je ke Melayu? Anak hang je ke Melayu? Oh lupa, sebab hang tak jadi Perdana Menteri untuk yang ketiga kali. Sebab tu hang boleh kata Melayu akan hilang. Apa jenis manusia lah, jenis manusia yang jenis kemaruk kuasa, tak dapat kuasa, duk gunakan Melayu, duk gunakan Islam. Awak tak berani guna Islam. Melayu ada sampai Indonesia, ada sampai Thailand lah, ada sampai seluruh Malaysia ada lah babe. Tak payahlah dia nak tunggang Melayu, duk tunggang gila-gila punya. Dan hang sendiri yang menjatuhkan martabat Melayu, hang sendiri yang menjatuhkan martabat agama Islam. Sepatutnya kita orang Melayu, kita perlu mengeluarkan kenyataan, kata-kata yang baik, ucapan yang baik, bukan menghina orang, bukan mencerca orang, tak kira dia bukan bangsa Melayu kan, dia bangsa Melayu kan, kita tak boleh hina orang, kita tak boleh kata ke orang, kita tak boleh caci, macam-macam kita tak boleh kata ke orang. Baru, kalau hang kata macam tu ke orang, apa yang akan berlaku? Orang, pemikiran orang terhadap diri hang, terhadap bangsa kita sendiri, hang yang menjatuhkan bangsa sendiri. Terutama hang orang agama pula, hang keluarkan kenyataan-kenyataan yang kesat, kenyataan yang kasar. Orang pun takkan mendekati agama hang, takkan mendekati dengan bangsa hang, sebab daripada mulut hang yang celupak tu. Jadi Mahathir ni dia macam dia dah start agak huru-hara, gundah gulana setelah anak dia disiasat di bawah pengubahan wang haram. Anak dia pula kena declare aset daripada anak dia umur 20 tahun. Daripada 1981 bermulanya Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia duduk tengah pening. Macam mana dia nak tutup periuk tu? Masalah tudung tu dah hilang. Tudung periuk tu dah hilang. Macam mana dia nak tutup periuk tu? So dia duduk tengah pening, terpaksa buat sidang media. Sepatutnya yang kena buat sidang media adalah anak dia. Tapi kenapa dia yang terkedepan? Orang yang kena siasat tu anak dia. Sepatutnya tuan badan yang buat sidang media. Tapi bapa kepada anak tu yang terpaksa. Awak anak dia kecut telur, penakut ke apa ni? Jadi mesti ada something wrong. Tapi tak apa, jom. Hari ini kita menceritakan soal pengubahan wang haram. Dan Tun Dr. Mahathir dia ada keluarkan kenyataan 10 tahun lagi Melayu akan hilang di atas muka bumi ini. Lepas tu aku akan bawa Wan Abdul Hadi bersama hampa, dan aku akan bawa Luqman Nur Adam. Dia smash, dia penampang, dia bedai balik Tun Dr. Mahathir. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal 10 tahun lagi Melayu akan hilang, kata Tun Dr. Mahathir. Jom sama-sama kita dengar. Okey, kenyataan terbaru daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dia kata apa? Dia kata dalam masa 10 tahun lagi bangsa Melayu ni akan hilang. Dalam masa 10 tahun lagi bangsa Melayu dah tak ada dah. Pada pendapat peribadi aku lah, kenyataan Tun Mahathir ni hanya sekadar satu nada kekecewaan, frustration daripada Tun Mahathir. Memandangkan masa semakin suntuk untuk dia jatuh ke Anwar Ibrahim. Tinggal berapa hari je lagi sebelum Sultan Johor naik nanti. Segala usaha dan percubaan dia selama ni memang terbukti gagal. Dia tak berjaya jatuh ke Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri hingga saat ni. Jadi untuk Tun Mahathir tak perlu sebenarnya Tun, tak perlu untuk Tun keluarkan kenyataan macam ni Tun. Tun tu negarawan. Negara kita ni Tun, macam-macam mana pun Agong YDP tetap Melayu Tun. Kita juga ada sultan, kita ada raja-raja setiap negeri ni Tun, semua Melayu Tun.
Perdana Menteri kita masih lagi Melayu, Perdana Menteri akan datang masih lagi Melayu, Ya. Tun. Ketua Agama Islam negara kita masih Melayu, Ya. Tun. Ketua Agama Islam setiap negeri-negeri dalam Malaysia ni masih juga Ya. Melayu, Tun. Tetap Melayu. Majlis raja-raja semua Melayu, Tun. Ya. Kita juga ada perlembagaan yang menjamin hak-hak orang Melayu pun. Ya. Masih ada lagi, Tun. Bahasa rasmi negara kita, Tun. Okey, bahasa Melayu, Tun. Ya. Bukan bahasa Korea, bahasa Jepun, bukan, Tun. Okey, sebenarnya, Tun, yang akan hilang dalam masa 10 tahun ke depan itu adalah pemimpin-pemimpin korup, pemimpin-pemimpin resis yang menggunakan Melayu untuk mengkayakan anak dia, mengkayakan diri dia, mengkayakan kroni-kroni dia, bapa saudara dia semua. Okay, Tun, buktinya, Tun, hari ni tengok, Tun, badan penguasa yang ada dalam negara kita ni, Tun, sedang melipat gandakan usaha untuk menyiasat, kejar semua jerung-jerung yang selama ni Habis. dia orang rasa dia orang untouchable, tak ada orang boleh kacau dia orang, tapi duduk bawah Anwar Ibrahim ni, Tun, semua kena serbu, Tun. Yeah. Tun sendiri pun umur dah 98 tahun, Tun. Tun pun orang Melayu, Tun. Walaupun datuk nenek Tun tu daripada Kerala, kita tahu, tapi tak apa. Kita anggap Tun ni sebagai pejuang Melayu tulen. Bak kata hang tuah, Tun, takkan Melayu hilang di dunia ni, Tun. Ya. Jadi kepada Tun Mahathir yang kita hormati, macam-macam mana pun kita tetap hormat, Tun, sebagai seorang yang banyak berjasa kepada negara ni, Tun. Ingatlah, Tun, sudah-sudahlah, Tun. Tun pun umur dah senja, Tun. Nak masuk 100 dah, Tun. So sedar tak, Tun? Umur Tun nak masuk 100 dah ni. Sudah-sudahlah, Tun. Main politik macam ni, Tun. Sudahlah. Biarlah generasi baru yang buat kerja pula, Tun. Tun duduk diam-diam, Tun. Dia tak perlu, Tun, bercakap benda macam ni. Tak perlu, Tun, timbulkan provokasi. Hari demi hari ada je kenyataan daripada Tun ni. Okay? Sudah-sudahlah, Tun. Berehatlah, Tun. Okay? Aduh, kan. Sampai bila, Tun, nak buat benda macam ni, Tun? Okay, Tun? Sudah-sudahlah, Tun. Aduh, kan. Malu dekat orang lah, Tun. Malu sikit dekat bangsa lain. Wahai Tun Dr. Mahathir, malulah sikit. Tunjuklah sikit. Kita ni bekas Perdana Menteri, bekas negarawan. Tapi duk keluarkan kenyataan-kenyataan jahat. Yang tu baru pula di dalam sidang media dia. Dia keluarkan kenyataan pada aku sangat-sangat melampau. Dia menghasut rakyat Malaysia, dia menghasut orang dan juga dia nak bagi tahu seluruh dunia kepada pelabur-pelabur yang nak invest, jangan masuk Malaysia. Sangat-sangat biadab, kurang hajak sekali Tun Dr. Mahathir ni keluarkan kenyataan jahat ni. Kan? Dia nak sekarang ni Tun Dr. Mahathir dia nak sabotaj kerajaan kita. Dia nak sabotaj negara kita. Dia sini yang dia nak menjatuhkan bangsa Melayu. Dia nak hilangkan peluang-peluang pekerjaan. Kan? Dia nak hapuskan, dia nak pelabur-pelabur semua lari meninggalkan Malaysia. Kuajak tak kuajak orang tua ni kan. Kita pun sakit hati, tak apa, jom kita dengar ucapan dia sendiri yang dia kata jangan, siapa dengar payah betul lah orang tua ni. Dia nak bagi tahu kat seluruh dunia. Jom sama-sama kita dengar. Saya nak beritahu seluruh dunia bahawa jangan datanglah ke Malaysia. Kalau dia teringat nak investigate, dia can investigate without any explanation. This is the new regime. Saya nak beritahu seluruh dunia bahawa jangan datanglah ke Malaysia. Kalau dia teringat nak investigate, dia can investigate without any explanation. This is the new regime. So, kalau hang takut sangat, ini adalah satu kezaliman yang hebat, yang besar. Hang caw daripada Malaysia, hang belah daripada Malaysia. Kita pun tahu kekayaan anak-anak hang luar biasa di luar negara. So, boleh keluar daripada Malaysia. Kan? Sebab apa? Hang tak mau Malaysia lebih maju, lebih berkembang. Dan hang, level hang, jasa hang pada negara tu dah sampai ke takok 2003 je. Lepas tu hang dah tak ada jasa dah dalam Malaysia. Hang dah tak ada apa dah. Kan? Semua sistem ekonomi, cara, budaya, teknologi dah berbeza tu zaman hang. Kezaliman yang hang buat, hang kata kerajaan hari ni lebih zalim, zaman hang lagi zalim. Anwar Ibrahim tak buat, tak gunakan akta ISA, tak tangkap orang sesuka hati, kan? Tak ugut rakyat, tak lakukan peperangan, tak lakukan pergaduhan. Tapi hang Mahathir lagi teruk daripada yang hang kata kerajaan hari ni. Hang dah sabotaj ucapan hang ni, sangat-sangat hang sabotaj negara kita. Sangat-sangat biadab ni Tun Dr. Mahathir ni. Memang pada aku memang dah tak boleh pakai. Kita dah tak perlu fikir soal dia. Kita perlu lawan dia cukup-cukup. Sebab apa? Dia dah menjatuhkan. Ucapan dia ni dipetik oleh wartawan dan akan viral satu dunia. Teman-teman, tadi video tadi ada subtitle pula. Satu dunia boleh tahu. Bukan subtitle dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, babe. Siapa-siapa pun boleh faham, babe. Tapi tak apalah. Mungkin orang di luar sana pun
pelabur-pelabur pun dah reti fikir, dah tahu sebab apa Mahathir keluarkan kenyataan macam ni. Dia pakat-pakat tahu. Sebab apa? Sebab boleh tahu dia Perdana Menteri paling lama di dalam Malaysia. Perdana Menteri Malaysia yang terlama dan menjadi Perdana Menteri kedua kali. Dan anak dia mana ada jutawan, tak jadi jutawan, semua jadi billionaire. Jadi pelabur pun reti fikir dengan kestabilan politik, dengan hari ni pun ada 152 sokongan terhadap kerajaan hari ni. So kecemburuan, kesakitan hati ni, peluang untuk nak menjatuhkan kerajaan pun dah makin hari makin gagal, sehingga kan orang yang duk bawa sentimen nak tumbangkan kerajaan, nak tumbang kerajaan pun masih gagal dan terus gagal. Duk bagi tarikh sekian pun gagal juga. So apa lagi peluang yang dia boleh buat dan peluang yang dia dapat tumbangkan Anwar Ibrahim. Sekarang ni jujur cakap, dia pun takut dengan Anwar Ibrahim. Jujur dia cakap. Kalau dia tak takut, dia akan buat bodoh ya, sebab yang kena siasat tu anak dia, bukan diri dia. So itulah dekat dalam gambar ni, cuba hampa tengok apa hak yang dia tulis tu. Macam dia kata apa dah jadi kerana politik sanggup sabotaj negara sendiri. Mirzan Mahathir diminta isytihar harta sebab Pandora Papers. Siasatan dimulakan pada 2021 yang dipetik di dalam berita Ogos 2021. Kan? Ada yang dia 2021 untuk Pandora Papers. Yang Mirzan Mahathir ni dia disiasat bermula 2022. Ogos 2022. Dan apa hak yang dia tulis ni, macam siasatan dimulakan pada 2021 kerana ada laporan polis bukannya siasatan tanpa motif. Belum lagi ada pendakwaan. Kenapa nak marah-marah? Nampak sangat dia tengah gelabah huru-hara. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam menjawab setiap hujahan-hujahan Mahathir ni. Di dalam sidang media dia, macam-macam dan soalan-soalan yang ditanyakan kepada Lokman Nur Adam, dan Lokman Nur Adam menerangkan kepada kita soal pengubahan wang haram. Apa yang akan berlaku kepada Mahathir apabila ada RM10 walaupun ada duit sumber yang haram pergi mendanai syarikat dia, ataupun atas kekayaan dia tu berpunca daripada duit yang haram, duit yang rompak, sakau. Apa yang akan berlaku? Lokman Nur Adam akan akan kongsikan bersama kita. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam. Sekarang ni kita ada tajuk yang saya rasa agak catchy bila mana Tun Dr. Mahathir mengatakan lagi 10 tahun Melayu akan hilang di bumi Malaysia ini. Pasal dia tak jadi Perdana Menteri agaknya. Kan? Kalau dia jadi Perdana Menteri, Melayu tak hilang. Kan? Kita nak jawab Mahathir pada hari ini, yang akan hilang bukannya orang Melayu tuan-tuan. Yang akan hilang ialah kroni-kroni Mahathir tu yang akan hilang, anak-anak Mahathir yang akan hilang. Itu yang dia bimbang sebenarnya. Yang dia takut kroni dia tak boleh cek makan. Dia takut dia dan juga juak-juak dia dihadapkan ke muka pengadilan di atas skandal-skandal, pelbagai skandal, daripada skandal pewajar, skandal BMF, skandal forex, kan? Macam-macam jenis skandal yang ada daripada zaman dia jadi Perdana Menteri sejak tahun 1981 tuan-tuan. Kemudian 2003 dia keluar office, 2018 dia masuk balik menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan. Banyak kerosakan yang dia buat, banyak juga kerja-kerja yang diberikan, diagihkan kepada kroni dan juga kepada anak-anak dia. Hari ni dia duk kata saya tak ada duit. Jadi malam ni, petang ni, kita akan kupas supaya kita boleh berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Okey, silakan soalan daripada teman-teman di studio. Okey tu, hari ni Kita tak ada soalan di TikTok. sebab TikTok saya kena ban tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang confuse, kita ni kerajaan ke pembangkang. Kerja TikTok ni asyik ban orang. Baik dia orang beritahu, dia orang ni TikTok Perikatan Nasional. Senang cerita. Kan? Okey.
Okey, saya petik kenyataan ataupun press conference Tun Mahathir sebentar tadi tu kan. Yang pertama adalah Tun M mendakwa anaknya disoal siasat SPRM sehingga perlu isytihar harta sejak dari tahun 1981 ketika beliau menjadi Perdana Menteri tu. Biasalah. Saya dulu masa disiasat oleh pihak lembaga hasil dalam negeri pun sama juga kan. Kita diminta untuk menyenaraikan semua duit yang kita terima 7 tahun yang lalu kan. Dia suruh senaraikan kan, dan detailkan satu persatu. Bukan saya seorang kena, ramai orang kena. Setiap perbelanjaan kita tu ke mana perginya, semua kena detailkan. Tapi saya bukannya penjawat awam yang ada kuasa untuk meluluskan apa-apa projek. Hanya kerana ada duit masuk dalam akaun. Saya diminta untuk detailkan. Tetapi anak-anak Tun Dr. Mahathir ni sebab dia duk kata dia tak ada duit. Dia duk kata dia tak ada bagi rasuah. Dia duk kata dia bukan penyamun. Dia duk kata dia bukan perompak macam kononnya Datuk Najib dan sebagainya kan. Tetapi anak dia tidak ada seorang pun yang berjaya untuk jadi jutawan. Semua jadi billionaire, tak ada yang jadi jutawan. Mestilah ada satu benda yang kalau betul lah seperti mana yang Mahathir kata bahawa dia tidak ada bantu anak dia, maka suruhlah anak dia jawab dari mana kekayaan luar biasa anak-anak dia ni. Dari mana dapat harta-harta ni? Dan yang champion buat kerja menggunakan Akta AMLA, Anti-Money Laundering Act. Saya kena bagi tahu kawan-kawan ni supaya dia orang faham apa beza di antara undang-undang jenayah contohnya, kanun acara jenayah ke ataupun undang-undang penal code yang lain berbanding dengan AMLA, Anti-Money Laundering Act. Kalau misalnya anda didakwa kerana mencuri di bawah penal code, di bawah kanun kesisaan contohnya, anda beban untuk membuktikan bahawa anda itu seorang pencuri terletak di bahu manusia yang bernama peguam negara. Kalau dia hantar wakil dia DPP, maka DPP Deputy Public Prosecutor ataupun Timbalan Pendahulu Raya. Dia kena buktikan bahawa anda telah mencuri. Okey. Jadi bila AMLA ni digunakan, contohnya AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Najib, AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Zahid, siapa yang buat? Siapa yang gunakan benda ni? Kita pun tahu lagi. Benda ni semua berlaku zaman Mahathir. Zaman Mahathir bila dia buat kat orang, tak salah tuan-tuan, tak salah. Tapi jangan orang buat kat anak-anak dia atau buat kat dia. Itu salah dari segi undang-undang. Inilah manusia bernama Mahathir tuan-tuan. Bila dia buat, tak salah. Bila orang buat pada dia, salah. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, di Datuk Seri Najib kes 1MDB ni umpamanya, di Amerika mereka juga menggunakan sama macam AMLA tapi dipanggil apa dipanggil bukan kripto, apa yang dia orang selalu panggil ni, Sekejap check. Cryptocracy Act. Ni kripto, bukan kripto, tu kripto tu cryptocurrency. Kripto bukan. Kleptokrasi. Cryptocracy Act ataupun sebuah undang-undang di mana bila duit seseorang, aset seseorang dirampas, dibeku, disita, maka beban untuk buktikan di mahkamah
bahawa duit itu datang daripada sumber yang halal, bukan datang daripada sumber yang haram. Ianya terletak di tangan orang yang duitnya dirampas, disita ataupun dibekukan. Itu yang dipanggil Kleptokrasi Act. Kleptokrasi Act. Dia sama macam AMLA. AMLA ni bila duit kita banyak, luar biasa banyak. Dari mana datang duit yang luar biasa? Sebab Daim pernah menjadi Menteri Kewangan. Maka boleh digunakan AMLA ni untuk minta penjelasan dari mana datang kekayaan luar biasa. Ataupun anak Mahathir, bapa dia ada yang kata jual cendol, ada yang kata bapa Mahathir ni cikgu. Kita ambil yang baik. Katalah bapa Mahathir ni cikgu. Dari mana bapa Mahathir boleh jadikan cucu-cucu dia semua bilioner? Tu pun ada orang tak boleh berfikir, kan? Masih percaya saya tak ada duit. Jadi maka SPRM menggunakan AMLA ni tuan-tuan untuk minta penjelasan daripada Mirzan Mahathir dari mana datang kekayaan dia yang luar biasa. Kalau dia meniaga secara halal tuan-tuan, tak ada masalah, kan? Tunjukkan modal dia sekian banyak, dia meniaga berapa tahun, dia dapat sekian banyak. Itu sebab dia mampu untuk beli Petron punya saham, dia mampu untuk beli San Miguel, kilang arak punya saham, dia mampu untuk ada syarikat perkapalan, dia mampu. Satu pun bukan kerana dia dibantu oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri daripada tahun 1981 hingga 2003 ataupun daripada tahun 2018 Mei sehinggalah dia jatuh pada bulan Februari 2020. Yang itu pun tak payah cerita banyak lah tuan-tuan, kan? Bagaimana Petron tiba-tiba mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada kenderaan-kenderaan kerajaan 3 bulan tuan-tuan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu Mirzan Mahathir ada saham di dalam Petron, di mother company dia di Manila sana. Jadi benda-benda macam ni saudara, saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir, kan? Sebelum dia cakap tentang orang lain, dia tengoklah diri dia sendiri, kan? Sebelum dia nak kata orang melakukan pendakwaan terpilih, anak saya diugut, akan dihukum penjara 5 tahun. Kalau dah anak engkau perompak ataupun salah guna kuasa atau buat kerja-kerja yang bersabit dengan kesalahan jenayah, maka hadaplah, kan? Kalau misalnya Datuk Seri Najib walaupun kroni Mahathir ni dapat 715 juta ringgit, suami Zeti dan juga anak dia dapat kerana membantu Jolo dapat 715 juta ringgit. Sampai sekarang pun Mahathir tak pernah dakwa ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri ke atas Zeti, tapi Datuk Seri Najib yang jadi mangsa, kan? Bekas menteri dia, begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob yang telah diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk sediakan cabinet paper untuk beri nasihat pada kabinet sama ada wajar ataupun tidak untuk duit kuap diberikan pinjaman kepada SRC International. Macam mana dia nak buat satu penilaian cadangan yang adil sedangkan dia menerima 85 juta ringgit tuan-tuan daripada Jolo. Bukan kecil anak tuan-tuan, 85 juta ringgit. Belum lagi cerita Nik Faisal, belum lagi cerita yang lain-lain saudara. Jadi saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir lah, sebelum dia cakap banyak, kan, cuba dia cermin diri dia sendiri. Memanglah kalau dulu dia suka tengok cermin, sekarang dia tengok muka dia macam tu pun dia pun mungkin tak berapa nak lalu untuk tengok cermin tu sendiri. Tetapi bila dia duk berkata benda ni semua, kan, dia kena cermin balik, kan? What I have done, apa yang dia dah buat, dan salah tak orang lain ikut jejak langkah dia.
setidak-tidaknya di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ni, dia pakai sikit je kan. Yang nampak macam iras-iras Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau nak ikutkan, Datuk Seri Anwar ni terlalu lenient, terlalu berlembut dengan manusia-manusia durjana ni. Kalau ikut saya, kenapa pula tu? Motor ekon. Motor aircon. Aduh, dah macam cat dah. Aku nak sembelih tokek aircon ni. Okey Tok, soalan lagi. Soalan ni berkaitan lagi dengan dia punya PC tadi tu kan. Dia ada juga mencabar di mana dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan PRU jika beliau betul-betul berani. Kalau berani kena adakan PRU. PRU baru habis dah Tun. Dan PRU yang lepas, kalau Tun dah terlupa, saya nak beritahu bahawa parti Tun satu kursi pun tak menang tu. Macam mana kita nak buat Tun? Semua deposit pilihan raya hilang Tun. Semua deposit pilihan raya hilang. Tak dapat satu kursi pun. Jadi macam mana kita nak buat? Okey? So Tun, bertenanglah Tun. Itu je. Jangan kelang kabut sangat. Nak pilihan raya cepat. Tidak ada sebarang jaminan kalau diadakan pilihan raya semula, maka Tun punya parti akan menang. Tak ada jaminan. Keduanya saya nak beritahu dengan Tun, orang bodoh je yang baru je setahun dapat kuasa, dia nak buat pilihan raya supaya ada peluang untuk musuh dia kerjakan dia. Ini brainless human being je yang buat. Kalau macam Tun ni ada sikit, sebab apa ni, kategori brainless ni kan ada, tak banyak tapi ada sikit brainless. Because why? Because dia pernah letak jawatan. Baru berkuasa 22 bulan, dia letak jawatan. Maknanya ciri-ciri nilai-nilai manusia yang tak berakal ada pada Tun. Sebab masa tu Tun, masa jadi Perdana Menteri, diangkat oleh Pakatan Harapan. Sekat jalan Tun suruh orang-orang Tun bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan UMNO. So Tun letak jawatan supaya geng UMNO dan geng PAS akan mengangkat Tun menjadi Perdana Menteri. Sampai di Istana Negara, dia orang baru dapat tahu dia orang kena kencing dengan Tun. Itu yang dia orang tak jadi untuk buat kerjasama dengan Tun, sebab Tun kata nak buat kerajaan Bumiputera. Last kali Tun buat unity government. Masa tu UMNO dan PAS tarik sokongan, tak jadi untuk menyokong Tun jadi Perdana Menteri. Maka tidak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri yang ada simple majority. Itu cerita dia Tun. Kalau Tun lupa lah kan. Tun kan Melayu, walaupun orang kata Tun daripada Kerala, tapi saya rasa penyakit Melayu mudah lupa yang Tun cakap tu ada pada diri Tun. Okey? Okey Tok. Adakah itu senjata terakhir Tun Mahathir untuk adakan pilihan raya supaya beliau boleh lari daripada kes-kes skandal-skandal tu? Dia tahu bahawa dia tak boleh lari. Dan dia dah risau sekarang ni. Anak dia yang sebelum ni kebal. Saya takut. Anak dia yang sebelum ni ada insider. Cuba tengok kat luar ada orang ke? Okey? Okey. Soalan seterusnya tu beliau mendakwa yang nak siasat Tun ni lebih mudah. Ini dia membalas kenyataan Anwar Ibrahim sebelum ni. Manakala nak siasat Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri ni yang lebih sukar kerana mereka berada di dalam kerajaan. Saya nak tanya zaman Tun Dr. Mahathir. Kan? Tun Dr. Mahathir ni ada berapa banyak skandal. BMF-nya, skandal Perwajah Steel-nya, skandal Forex-nya, kan? Skandal, macam-macam skandal lah
Kan? Pernah tak disiasat? Sama juga dengan skandal Tun Daim. Kan? Banyak skandal. Pernah tak disiasat? Ada orang mati tau. Jangan lupa ada yang mati. Ada pernah siasat tak? Tak ada. Kan? Azmin Ali, terang-terang tu video dia. Ada disiasat tak zaman Tun Mahathir? Tak ada. Ada disiasat zaman Muhyiddin Yassin? Tak ada. Kan? Skandal yang melibatkan Muhyiddin Yassin, ada disiasat? Tak ada. Kan? Jadi sebelum dia cakap pasal orang lain, dia cermin dulu diri dia. Realiti dia, zaman dia, orang yang pro dia, cukai pun tak bayar. Kan? Zaman dia buat sesuka hati negara ni. Tapi bila zaman orang, dia nakkan keadilan, dia nakkan itu, dia nakkan ini. Dan semua orang tak betul, dia je yang betul. Semua orang tak melakukan keadilan, dia seorang je yang melakukan keadilan. Tapi orang-orang yang biasa keluar masuk lokap zaman dia, yang biasa kena aniaya oleh dia, yang biasa kena kacau dengan SPRM, kena kacau dengan polis, kena kacau dengan lembaga hasil dalam negeri, semua kenal lah perangai Tun Mahathir ni. Kuku besi. Kalau tak dalam dunia ni, tak pernah ada orang yang dipanggil Maha Fir'aun dengan Maha Zalim. Fir'aun yang buruk perangai tu pun orang panggil dia Fir'aun je. Orang tak panggil dia Maha Fir'aun. Daripada situ je kau boleh faham betapa mahalnya Mahathir ni. Okey. Okey tu. Okey, hari ni ada satu pengumuman daripada Jog Perikatan Nasional kan. 23 hari bulan ni mereka bakal menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan bakal ada demo di depan Istana Negara tu. Baguslah. Kita galakkan dia orang untuk berdemo. Sebab kita tahu tuanku memang stand dia pasal demo ni memang dia tak berkenan. Itu sebab dulu ada orang nak buat perarakan, pulangkan Najib lah sebagainya kan. Saya cakap jangan degil kan. Tapi okey lah. Sekarang mungkin dia orang dah faham. Kita cakap jangan kacau istana ni kan. Tenang, bagi tuanku tidak merasa tertekan kan. Bagi dia buat keputusan dengan kerelaan hati dia, tanpa sebarang paksaan, tanpa sebarang pressure. Dia orang ni cakap dia orang sayang Najib, tapi apa yang dia orang buat ni menjahanamkan Datuk Seri Najib. Ni kita kecewa sikit lah kan. Sepatutnya dengarlah cakap. Bila Datuk Najib cakap jangan buat. Nak buat juga. Tengok sekarang, boleh bulan 11 jadi bulan 12, bulan 12 dah jadi dekat bulan 1. Bulan 12 pun 2 tarikh tak jadi. Bulan 1 kau pandai-pandai kata 19 bulan kan. Takkan tuanku nak ikut kan. Bila kau letak tarikh sesuka hati, lepas tu ada pula mencadangkan bagi tahanan rumah lah, ada yang mencadangkan suruh macam tu lah, macam ni lah. Urusan diraja ni biarlah raja yang putuskan. Biarlah raja yang membuat keputusan pengampunan macam mana yang dia nak berikan kepada Datuk Seri Najib. Kita rakyat ni kita merayu je. Merayu cara baik. Tak payah nak pergi berdemo ke berdemonstrasi. So kalau misalnya pokok Perikatan Nasional ni nak buat apa benda, nak demonstrasi, serah memorandum dan sebagainya, nak tukar kerajaan, silakan. Memang cantik sangatlah tu kan. Okey tu. Ada satu video tu lah yang dihantar oleh viewers kita. Kita mendakwa pada tahun 2024 ni, sekarang ni nak sebut perkataan Melayu atau nak takbir pun susah tu. Ya. Yang boleh sebut perkataan kerala je lah kot kan. Apalah, bodoh sangat. Apa PM bukan Melayu ke? TPM bukan Melayu ke? Apa ni, TPM 2 bukan Melayu ke? Tak kira lah Bumiputera ke apa ke, kita semua Melayu. Tak ada masalah. Selama hari ini di bawah kerajaan perpaduan ni, peruntukan untuk orang Melayu di Mara tu berkurangan ke? Bertambah berlipat kali ganda.
Kan? Peruntukan untuk JAKIM, untuk orang Islam Melayu. Kan? Melayu tu Islam, Islam tu Melayu kat Malaysia ni. Peruntukan JAKIM naik. Dulu 1.4 bilion. Sekarang ni dah jadi 1.9. Kan? Naik 500 juta. Buta ke mata dia orang ni? Okey. Okey tu. Saya petik kenyataan daripada PAS Pusat ni tu dari minda Kau Presiden. cubalah petik yang ada faedah sikit. Sebab Lepas tu dari minda Presiden. Semenjak bila Presiden PAS ni ada minda? Aku betul lah korang ni. Sebab saya nak kita jawab dia punya propaganda ni. Apa dia propaganda dia? Okey, propaganda. Dia ada minda ke Haji Hadi ni? Minda dia pun cacah marba, berubah-ubah. Sekejap macam ini, sekejap macam itu. Sekejap benda yang halal jadi haram, haram jadi halal. Kan? Tu aku tanya balik. Haji Hadi ni ada minda ke? Okey, dia cuba mengaitkan tu Dia punya tajuk kumpulan Islam pemula menentang penjajah. Ini dia cuba kaitkan atau dia cuba buat propaganda. Kumpulan Islam pemula penentang penjajah. Betul lah tu. Betul lah. Yang menentang Malaysian Union semua sekali tu, UMNO, orang UMNO yang berhimpun tu semua Islam. Betul lah, kumpulan Islam yang menentang penjajah. Kumpulan UMNO. Kan? Masa tu ada PAS tak? Tak ada. PAS adalah sebahagian daripada UMNO. Dia dipanggil apa? Biro dakwah. Kan? Kau majlis ulama belum lagi. Majlis ulama ke, ulang anyak ke, ulang dalam semak ke, tak kira lah. Kan? Dia hanya biro agama UMNO. Biro lah. Itu realiti dia. Kan? Memanglah kebanyakannya, hampir semuanya orang Islam masa tu. Orang UMNO yang berhimpun, buat himpunan Melayu apa semua sekali. Kan? Yang buat Kongres Melayu semua sekali. Memanglah paksi dia Islam. Kalau kau tengok cerita Mak Kilau ke, kau tengok cerita Panglima Awang ke, kan? Semuanya berteraskan Islam. Ya? Orang Melayu ni, selain daripada budaya dia, selain daripada adat dia, selain daripada persilatan dia, Islam tu paksi utama dia. Kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala. Okey? Jadi terus terang ianya kenyataan dangkal lah daripada minda Presiden PAS. Dia bukan kenyataan dangkal. Presiden PAS ni tak ada minda. Okay, kita move to the next question tu. Dia yang ada cuma minda. Dia asyik pinda je. Ayat dia sendiri dia pinda. Ayat dia sendiri dia pinda. Bila dia bersama dengan DAP, undi DAP wajib. Fatwa lah. Kan? Bila dia tak bersama DAP, undi DAP haram. Sekejap halal, sekejap haram. Yang pasti haram jadah. Dan selain Sarawak, Kedah juga bakal menerima Menteri Besar yang baru. Kedah? Orang panggil langkah tokai. Langkah tokai. Tak tahulah saya. Saya rasa Haji Hadi tak berani. Haji Hadi tidak ada kekuatan untuk tolak Sanusi. Sebab Sanusi hari ni lebih kuat daripada Haji Hadi. Tapi di dalam politik PAS, sesetengah kepimpinan tertinggi pusat PAS menemplak Sanusi dengan Sanusi punya behaviour ni tu. Yelah, dia boleh templak, tapi keputusan dia nanti saya tak fikir dia orang ada kekuatan nak tukar Sanusi lah. Sebab Sanusi tu lebih berpengaruh di dalam PAS berbanding dengan Haji Hadi. Kau umbi dia lah. Okey? Okey, lagi satu tu. Kenyataan daripada PAS Pusat juga tu Ni last kan berkenaan dengan minda Presiden PAS juga. Dia kata DAP ni tidak setia kepada negara. Bila dia bersama dengan DAP, dia pertahankan DAP bermati-matian.
Dia kata DAP ni lagi baik daripada UMNO. Itu ayat-ayat Haji Hadi dulu. Sekarang bila dia tak bersama dengan DAP, kan, macam-macam yang dia kata pasal DAP. Sama juga dulu masa dia bersama dengan UMNO ni, apa dia tak puji UMNO, semua bagus, kan. Tapi bila dia tak bersama dengan UMNO, macam-macam, itik patah kaki lah, kan. Dia kata apa binatang dia tak panggil kita. Dia dah macam cikgu apa, cikgu yang mengajar nama-nama binatang semuanya. Tupai lah, kerengga lah, apalah, semua sekali ada. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Luqman. Aku harap kita semua fahamlah Luqman Adam menceritakan soal amla, soal pengubahan wang haram, perbezaan antara kes Najib dan bakal yang akan kena kepada anak Tun Dr. Mahathir. Dan kita boleh tengok keadilan untuk Allah ni kan. Allah punya aturan ni, hari ni kita menzalimi orang. Kita buat macam, contoh macam kita tengok daripada segi Najib dan apa hak Mahathir buat terhadap Najib, dan hari ni yang dikenakan bukan kepada Mahathir, kepada anak dia. Sebab apa? Ni, andai kata Mahathir, anak-anak dia tak buat pengubahan wang haram, tak sakau duit rakyat, tak sakau duit negara. So, buktikan di mahkamah. Buktikan dan fight pertuduhan ni. Lawan hingga menang. Tak payah duk nak buat, apa, kezaliman lah, apa. No. Ini adalah siasatan. Ini di dalam tempoh siasatan sebelum dibawa ke mahkamah. So nak takut apa? Fight di mahkamah. Lawan sehingga menang. Melayu hilang. Seperti mana Wan Abdul Hadi tadi cakap. Raja-raja Melayu ada. Kekuasaan. Takhta. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tak terusik. Tak ada seorang pun berani. Siapa yang hina Agong, terus didakwa. Terus akan ada rakyat Malaysia ataupun sesiapa saja yang akan buat laporan polis soal ni, yang sesiapa saja yang hina Agong. Sanusi, sebesar-besar orang Sanusi, Menteri Besar Kedah pun dibawa ke mahkamah, pun didakwa oleh mahkamah. Dan kita tunggu nanti apa yang akan berlaku kepada Sanusi. Dan siapa dia lagi, beberapa orang, Ustaz Wanji, dia walaupun 2011, 2012 dulu dia macam dia pernah keluarkan kenyataan mengatakan Raja-Raja Melayu akan hilang apa semua, pun didakwa. Now sekarang duduk di dalam penjara, kan. Dia kena 9 bulan. Dan sahabat kita yang kita dengar yang soal Iswadi Moni, kita tahu waktu tu zaman Covid, waktu kerajaan yang sangat-sangat salah guna kuasa, membuat darurat, rakyat susah gila-gila. Selepas Iswadi Moni, kan, ketuk Canberra dia keluarkan kenyataan terhadap yang di-Pertuan Agong, alhamdulillah beberapa hari selepas tu, Raja-Raja Melayu buat bermesyuarat dan desak buka sidang parlimen. Alhamdulillah, terus apa arahan-arahan yang di-Pertuan Agong, terus mereka buat. Terus kerajaan yang kerajaan jenis apalah waktu tu, terus buka sidang parlimen. Tiba-tiba tarik darurat secara diam-diam. Murka, yang di-Pertuan Agong murka kepada kerajaan waktu tu. Kerajaan Perikatan Nasional. Tak kiralah sesiapa saja. Ni, Melayu kukuh di bawah yang di-Pertuan Agong, dan agama Islam pun turut kukuh di bawah yang di-Pertuan Agong. Kan? Tak payah duk nak duk nak mainkan sentimen agama bangsa yang jadi. Aku tengok ada juga macam-macam hak di bawah ni, Allah. Ini Tun Dr. Mahathir, anak-anak dia kena zalim. Yang komen tu pula, kita tengok profil, Allahu Akbar. Naik, bukan nak hina, bukan nak kata, hanya naik kehidupan biasa-biasa aja. Yang dia bela tu maha kaya habis. Nama Mahathir, anak-anak maha kaya, diri dia tu pun maha kaya. Ini kezaliman, ini itu, ini. Allahu Akbar. Kalau hang yang komen tu, hang pun maha kaya, tak apa. Tapi hang bukan golongan maha kaya. Yang hang membela tu membela maha kaya. Sedangkan apa salah SPRM siasat? SPRM siasat, hang buktikan, hang sertakan apa yang SPRM minta. So jika ada duit daripada kerajaan yang pibuh ke dalam syarikat hang, jika ada hang ambil duit negara, duit rakyat, pi bantu syarikat hang, kembangkan syarikat hang, wajib disita. Itulah apa yang akan berlaku. Luqman dan cerita pasal akan disita ni, aset-aset apa semua, duit-duit segalanya
hak yang dimiliki oleh seseorang individu tu atas duit haram yang ada di dalam syarikat dia, yang ada di dalam pelaburan dia, akan disita. Itu yang Mahathir gelabah sangat. Kalaulah ada duit 1 bilion, 2 bilion yang diambil daripada kerajaan pibuh ke dalam syarikat anak dia, kita tak tahu lah. Memang habis lah. Memang habis. Syarikat-syarikat pun bungkui dengan oil and gas, yang Kencana HL apa projek-projek semua. Hi, bye, goodbye lah geng. Dan hampa boleh tengok yang Mahathir marah sangat tu bukan pasal apa, satu lagi. SPRM keluarkan notis supaya anak dia declare aset kekayaan tu, aset-aset dia bermula dia umur 20. Waktu tu tahun 81, Mahathir baru menjadi Perdana Menteri. Dan anak dia waktu tu masih student berumur 20 tahun. Jadinya, SPRM minta anak dia declare aset bermula tahun 81. Declare kekayaan, declare harta segala kepala bana semua daripada umur 20 sehinggalah sekarang umur dah anak dah berapa, 50 kan 60 tahun dah. Itu yang Mahathir resah, gelisah, takut, huru-hara sangat ni. Sehingga kan dia boleh keluar kenyataan video hak kedua tadi kan. Dia kata ini adalah rejim. Dia lagi rejim lah. Dia tak sedar diri je Mahathir tu. Aku cukup panah lah dengan Mahathir ni. Sebab macam Mahathir pun kata juga, anak dia kena semak balik file-file, kena pi bank ke bank lah, apa semua kena print statement, kena print itu, kena print, kena semak balik file-file. So what? Anak hang tu billionaire, babe. Dia ada pengawal peribadi. Mungkin dia ada lagi bodyguard. Dia ada staff. Dia ada pekerja. Dia ada syarikat yang banyak staff. Anak takut apa Mahathir? Biarlah anak hang buat. Kan? Dia ada PA dia, babe. PA dia boleh pergi print mah. Kan? PA dia boleh minta ni sebab apa? Untuk pengetahuan apa? Anak Mahathir bukan ada satu syarikat, bukan ada 2 syarikat, bukan ada 5 syarikat, malah ada tersenarai ratusan syarikat yang anak dia ada. So, hampa bayangkan, satu syarikat, satu akaun bank. Kalau anak dia ada sampai ratusan syarikat, berapa akaun bank yang akan ada, yang akan wujud di bawah syarikat-syarikat ni? Bayangkan, berapa banyak kerja. So, SPRM, penguat kuasa penjawat awam yang titahkan. Sebab dia rakyat Malaysia. Anak Mahathir, Mirzan Mahathir tu rakyat Malaysia. Jadi, apabila hang terkait dengan kerajaan, apabila hang menjadi rakyat Malaysia, hang salah seorang rakyat Malaysia, dan hang duduk di dalam Malaysia, hang berhak disiasat. Walaupun hang pendatang, hang orang luar daripada India, mai duduk Malaysia, bila hang ditangkap, bila hang dititahkan oleh SPRM untuk declare kekayaan hang wajib declare. Jadi apa nak takut? Teruskan je lah apa hak yang dititahkan oleh SPRM. Hang nak takut apa dia? Semua sekarang ni, anak Mahathir, dia tak pergi kerja pun ada orang handle, babe. Kalau dia tak pergi kerja pun ada orang handle. Segala pengurusan bisnes dia semua ada orang handle. Akan ada pekerja-pekerja dia. Dan semua sebab dia level billionaire, babe. Takkanlah dia pergi bertukang lagi. Takkanlah dia pergi wedding underwater lagi. Semua ada orang buat. So, apalah sangat untuk duk nak print statement bank ke apa segalanya. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan untuk ang. Assalamualaikum.